Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila Sayyidina Umar tanya, wahai Rasulullah, kami ni dapat jaga diri kami, nak jaga diri kami daripada neraka, kami boleh jaga. Tapi lagu mana kami nak jaga keluarga kami daripada neraka? Bagaimana cara kami nak jaga keluarga kami, ahli keluarga kami, ahli-ahli kami daripada neraka? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, tanahawunahunna amma nahallahu anhu wa ta'murunahunna bima amarakumullahu bihi fayakunu bidzalika wiqayatan bainahum wa bainan nar. Nabi kata, kamu larang, tanhawnahunna, kamu larang ahli keluarga kamu, amma nahakumullah, sebagaimana huk mana Allah Ta'ala larang kamu, huk mana Allah Ta'ala larang kamu jangan buat, maka kamu kena jaga ahli keluarga kamu, jangan buat huk Allah larang kepada kamu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwirna bi nuri ilmika wa ab'idna an-nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadata wal-hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى ومرضاته وقربه وثوابه آمين. أما بعد, insyaAllah kita beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dihormati ahli jawatan kuasa masjid, hadirin muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, pada pagi ini Allah SWT masih lagi panjangkan umur kita. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sambung surah At-Tahrim ayat ke-6. Tadabbur makna ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah, peliharalah diri kamu daripada wa ahlikum, dan ahli keluarga kamu, nara, daripada api neraka, waquduhan nas wal hijaratu 'alaiha, yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu berhala. عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم,
Yang menjaga neraka itu adalah para malaikat-malaikat yang kasar lagi bengis. La ya'sunallah, mereka tidak buat maksiat kepada Allah. Mereka tidak menderhakai Allah. Ma amarhum, apa yang disuruhkan oleh Allah kepada mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka itu selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Cerita yang kita telah lepasi, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menyeru para isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya bertaubat di atas kesalahan-kesalahan kesalahan-kesalahan yang telah mereka lakukan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana berebut nak kepada giliran, nak kepada pemerhatian yang lebih, dan mereka juga telah seolah-olah telah diugut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh ceraikan mereka, dan mereka tidak ada peluang untuk menjadi ummahatil mukminin, ibu bagi segala orang mukminin. Itu title yang tinggi. Sebab apa? Sebab menjadi isteri Rasulullah. Jadi kita sudah melepasi ayat tersebut. Maka sekarang ni Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh ke semua sekali, ke semua orang beriman. Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh, ya ayyuhalladzina amanu, asalkan dia ni orang beriman, maka termasuk dalam seruan ini. Seruan apa? Disuruh kita ni jaga diri kita dan jaga ahli keluarga kita, ahli-ahli kita. Wa ahlikum, ahli keluarga. Bagaimana cara kita nak jaga ahli keluarga daripada azab Allah SWT, daripada neraka Allah Ta'ala? Bagaimana cara nak jaga diri dan jaga keluarga? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana ditanya oleh Sayyidina Umar, bila Sayyidina Umar tanya, wahai Rasulullah, kami ni dapat jaga diri kami, nak jaga diri kami daripada neraka, kami boleh jaga, tapi lagu mana kami nak jaga keluarga kami daripada neraka? Bagaimana cara kami nak jaga keluarga kami, ahli keluarga kami, ahli-ahli kami daripada neraka? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, tanahawunahunna amma nahallahu anhu wa ta'murunahunna bima amarakumullahu bihi fayakunu bidzalika wiqayatan bainahum wa bainan nar. Nabi kata, kamu larang, tanhawnahunna, kamu larang ahli keluarga kamu, amma nahakumullah, sebagaimana huk mana Allah Ta'ala larang kamu, huk mana Allah Ta'ala larang kamu jangan buat, maka kamu kena jaga ahli keluarga kamu, jangan buat huk Allah larang kepada kamu. Gitu. Wa ta'murunahunna, dan kamu kena suruh ahli keluarga kamu ni bima amarakumullahu bihi, huk mana Allah Ta'ala suruh kamu buat, Allah Ta'ala perintahkan kamu buat, maka kamu kena perintah ahli keluarga kamu ni supaya buat apa yang Allah Ta'ala suruh kamu buat. Maka fayakunu bidzalika, maka bila kamu suruh keluarga kamu buat apa Allah Ta'ala suruh kamu buat, dan kamu suruh keluarga kamu tinggal, kamu larang ahli keluarga kamu huk mana Allah Ta'ala larang kamu daripada buat, maka itulah dipanggil wiqayatan bainahum wa bainan nar. Inilah benteng yang boleh menahan mereka itu daripada terjerumus masuk dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Itu caranya. Itu jawapan yang Allah Ta'ala, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Maka Sayyidina Ali karramallahu wajahu juga ada mengatakan, alimu anfusakum ahlikum al-khaira wa adibuhum.
kamu kena ajar diri kamu dan diri ahli keluarga kamu ni dengan pengajaran yang baik. Kamu kena ajar hok barang molek. Ajar diri kamu supaya buat benda baik dan ahli keluarga kamu supaya buat benda baik. Wa adibuhum, dan kamu kena ambil peranan, kena didik. Kena didik. Sebagaimana kita tengok orang tua kita, ayah nenek moyang kita tu didik kita. Dia didik, nenek didik cucu, tak uwi cucu dengan dia jauh. Kalau boleh tak cucu ni biar duduk dengan atuk, duduk dengan nenek. Sebab apa? Sebab nenek lebih yakin, orang panggil didikan dia tu, dia lebih yakin. Kadang-kadang lebih yakin berbanding dengan anak dia nak didik cucu dia ni. Dia kata mari tinggal metuk lah, biar tok jaga. Sama juga ayah kita. Bila kita membesar, dia orang panggil kebersamaan. Dia panggil jemuk. Bahasa Kelantan panggil jemuk kira. Dia buat kita ni, dia buat jemuk kira dengan kita. Tu dia panggil didik. Adibuhum. Kena didik molek, kena didik kebersamaan. Tuan-tuan semua, dia ilmu dengan adab ni nak mana dulu? Nak ilmu kan nak adab dulu? Nak kena adab dulu. Adab dulu. Dia kena ada adab dulu. Kita tak say kalau ilmu tu pandai, cerdik, tapi adab tak ada. Adab tak ada. Pok pun tidak berbangga, seorang ibu ayah tidak berbangga dengan anak ilmu mengaji tinggi sampai ke PhD, tapi tak ada adab dengan ibu bapa. Dia kena adab dulu. Kalau mu nak mengaji boleh, pusat-pusat tahfiz, sekolah-sekolah kata kalau nak mengaji boleh. Fikih tak ada, tak apa lagi, kita boleh ajar lagi. Tapi hak pentingnya adab. Boleh turut tak disiplin sekolah ni? Boleh turut tak undang-undang sekolah ni? Kalau boleh turut, beres. Maknanya janji untuk jaga adab. Boleh. Tak ada masalah, boleh masuk. Tapi kalau mu pada tak cerdik, kalau mu nak ngapal Quran, ni boleh tu mu boleh habis. Tapi perangai mu tak ada, akhlak mu tak ada, mu tidak bersedia untuk dididik, tak boleh masuk. Jadi pentingnya adab ni. Begitulah kita ni, katanya Sayyidina Ali, kita kena didik diri kita dan diri anak-anak kita dengan adab. Maka lagi ayat ini, dia panggil ayat perintah ni, qu anfusakum ahlikum nara ni dia panggil perintah ni wajib. Perintah ni perintah yang wajib bagi seseorang untuk dia kena capai, dia kena ambil, dia kena dengar perintah ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga disebut di dalam hadis, rahimallahu rajulan qala ya ahlahu salatakum siyamakum zakatakum miskinakum yatimakum jiranakum la'allallahu yajma'ukum ma'ahum fil jannah. Nabi pernah bersabda dalam hadis, Nabi kata Allah SWT rahimallahu rajulan, Allah Ta'ala merahmati seseorang lelaki yang berkata kepada ahli keluarga dia, wahai ahli keluargaku. Dia kata, wahai ahli keluargaku. Kita pernah royak atau tidak kepada ahli keluarga kita, termasuk isteri kita, anak-anak kita, cucu kita. Jadi Nabi kata, orang ni kalau dia ni sebut bagian ni, ayat ni, seruan ini kepada ahli keluarga dia, Allah SWT akan merahmati dia, akan kasih kepada dia, akan sayang kepada dia. Apa dia alunnya perkataan yang dia kena sebut. Dia kata, wahai keluargaku, kerjakanlah kamu semayah. Kamu kena semayah. Lepas tu kamu kena siyamakum, kamu kena jaga puasa kamu. Ni kita nak puasa pula tak lama ni. Kena jaga puasa kita ni. Jaga molek puasa, jangan tak puasa. Wa zakatakum, dan juga jaga zakat kamu, bila cukup masa keluarkan zakat. Miskinakum yatimakum, kamu kena ada orang panggil perasaan menyantuni, perasaan kasih dan sayang dan menyantuni orang miskin dan orang yatim, budak-budak yatim, anak-anak yatim.
Jiranakum, dan jangan buat balah dengan jiran-jiran. Jiran sekeliling tu kena buat baik. Kurang-kurangnya jiran sebelah senyum tak apa dah. Kena jaga jiran-jiran sebelah rumah-rumah kita ni. Kenapa? Kerana jiran ni dia panggil orang yang duduk berdekatan dengan kita. Jiran ni siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, falyukrim jirana, maka dia kena falyukrim jarahu, dia kena mulia kepada jiran dia. Siapa dia beriman dengan Allah dan hari akhirat, dia kena memuliakan jiran dia. Kita masuk jajaran sekali boleh bui pada jiran. Kalau tak ada nak masuk, bui bui hadiah. Bui hadiah kuih ke, buah rumah kita lebat, buah jambu, buah pau, buah motel, awi kepada jiran. Kalau sama ada tu tak apalah. Sama kita ni ada, buah pau kita ada, buah motel kita ada, buah durian kita ada, jiran kita tak ada gambar satu, kita bui. Maka bila kita jaga semua ni, la'allallahu, mudah-mudahan katanya Nabi, Allah SWT mudah-mudahan yajma'ukum, akan menghimpunkan kamu ma'ahum, bersama mereka tadi. Mereka mana? Orang miskin, anak yatim, jiran-jiran kamu, di dalam fil jannati, dalam syurga kelak. Ini hadis yang Nabi sebut. Lagi Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam surah Taha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Kamu kena suruh ahli keluarga kamu. Dah Allah Ta'ala suruh tadi, jaga diri kamu, jaga ahli keluarga kamu daripada neraka. Maka Allah Ta'ala suruh juga wa'mur ahlaka bis-salati, perintahlah keluarga kamu untuk sembahyang. Wastabir 'alaiha, dan juga kena bersabar dalam mengerjakan sembahyang. Sembahyang ni dia kena berterusan sembahyang. Itu yang jadi masalah. Kena sabar. Tadi sembahyang, saat ni sembahyang subuh, lepas tu zuhur pula hari ni, lepas tu asar pula hari ni juga, lepas tu maghrib pula hari ni juga, isyak pula malam ni hari ni juga, lepas tu esok bulan pula, subuh pula. Jadi wastabir 'alaiha, kena sabar. Pesan kepada ahli keluarga, kena sabar. Sebab sembahyang ni dia kadang-kadang dia malas waktu jadi sembahyang kita. Tai-tai kita rajin, kita pergi masjid, tai-tai malas kita sembahyang sore. Besok belaka tu. Besok belaka. Sebab itulah Nabi bagi tawaran. Kalau tak ada tawaran, dok juga kita ni. Kalau tak ada tawaran, semaya berjemaah 27. Semaya sore pun 27. Jawab dia pakat semaya sore belaka kita. Ataupun tak ada tawaran ganda semaya sore pun semaya berjemaah pun dah pahala tak ada ganda tak ada lebih. Berjawab dia, semaya sore cepat habis. Duduk di rumah dah. Tapi oleh kerana ada tawaran-tawaran yang lebih, yang hebat, lebih hebat daripada kita semaya sore, lebih hebat daripada kita semaya di rumah, maka kita pakat mari. 'Alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kita sudah melepasi dah berkaitan cerita yang mana cerita yang Allah SWT sebut dalam ayat ni, yang menjaga neraka itu 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Cerita dia dulu kita berada di dalam surah Al-Muddathir. Surah Al-Muddathir dulu, bila kita lihat ayat yang ke-31, Allah Subhanahu wa taala sebut ayat ke-30, 'alaiha tis'ata asyar. Yang jaga neraka tu, yang jaga neraka ni Allah Taala buat penjaga-penjaga neraka ini Allah lantik dari kalangan malaikat. Sebab apa? Sebabnya malaikat ni la ya'sunallah. Mereka tak langgar perintah Allah. Kalau buat orang hok jaga neraka, orang juga. Jawab dia makan rasuah. Boleh makan rasuah. Orang makan rasuah. Boleh jadi orang ni tak dengar kata. Tapi malaikat ni la ya'sunallaha ma amarahum. Bila Allah Ta'ala perintah kepada mereka, mereka tak akan buat maksiat pada Allah SWT. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka ini akan buat
apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan-tuan semua disebut juga di dalam ayat tadi, waquduhan nas wal hijaratu 'alaiha waquduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghilaz. Bahan bakar neraka tadi kita tertinggal ayat tu. Bahan bakar neraka itu terdiri daripada manusia dan juga batu-batu berhala. Batu-batu berhala disebut dalam satu hadis sahih fi qauli ta'ala, dalam menghuraikan Ibn Mas'ud menceritakan bahawasanya bila ayat Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allah Taala berfirman waquduhan nasul hijarah, bahan bakar neraka itu terdiri daripada batu manusia dengan batu-batu berhala. Ya, di antaranya batu itu dalam terjemuh kebanyakan majoriti ulama ahli tafsir ni dia terjemuh al-hijarah itu bermakna batu itu batu-batu berhala yang manusia buat sembahyang atas muka dunia. Maka batu itu sebagai bahan bakar neraka. Bila dilemparkan batu itu masuk dalam neraka, batu-batu berhala, api itu akan marak, lebih kuat. Bila dilemparkan manusia dalam neraka, api itu makin menyala, makin kuat. Maka kata Ibn Mas'ud, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam huraikan di dalam ayat waquduhan nas wal hijarah hiya hijaratun min kibrit. Ada lagi huraian daripada Nabi. Nabi kata batu itu ialah batu yang dikenali sebagai kibrit, batu api. Khalaqallahu yawma khalaqas samawati wal ardi fis sama'id dunya. Allah Taala ciptakan batu api ini sama hari dengan Allah Taala cipta langit bumi. Sama. Dan Allah SWT meletakkan ianya sekarang ini fis sama'id dunya, berada di langit dunia. Itu dia panggil kibrit. Tujuan kibrit ni akan dimasukkan ke dalam neraka. Bila mana hijarah kibrit ini, dia panggil batu api ni, dimasukkan dalam neraka, api ni makin besar. Bila Allah Ta'ala nak guna akhirat nanti, tetapi ciptaan dia sudah Allah Ta'ala sediakan, sudah cipta. Yu'idduha lil kafirin. Allah Ta'ala sediakan batu kibrit ini untuk nak menyalakan api neraka tadi makin membesar, untuk Allah Ta'ala nak bakar orang-orang yang kafir. Itu diceritakan dalam hadis sahih daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka tuan-tuan semua, alaiha malaikatun ghilazun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang kita pun tahu malaikat-malaikat penjaga neraka, bila kita buka dalam surah Al-Muddathir yang kita sudah pelajari dahulu, kita belajar ke belakang ni dah. Jadi kita surah Al-Muddathir dulu, kita lalu iddah. Alaiha tis'ata asyar. Yang jaga neraka itu adalah 19 malaikat. 19 malaikat ini 19 malaikat ini ialah malaikat yang mana malaikat ini ialah thamaniyata asyar wa qila tis'ata asyar naqiban. Dan ada ahli tafsir kata 19 ni bukan 19 jah, tetapi 19 naqib, 19 ketua, pemimpin. Dan dikatakan juga wa tis'ata asyar alfa malak, iaitu adanya 19,000 pemimpin, ketua-ketua malaikat yang jaga neraka ini. Dan ada yang Allah Ta'ala sebut wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tak tahu bilangnya malaikat, tentera-tentera Allah Ta'ala, tak kiralah malaikat kau tentera-tentera terdiri daripada makhluk lain. Bilangnya tentera Allah Ta'ala ni yang tahu hanya Allah. Lepas tu 19 ni bukan keseluruhan. Kau ni dia panggil naqiban, pemimpin-pemimpin, ketua-ketua. Kerana disebut di dalam neraka itu, disabdakan oleh Nabi, neraka Jahannam itu baginya ada 70 zimam, 70,000 zimam. 70,000 zimam, 70,000. Yang ni kita selalu diulang-ulang dengar semua cerita ni. Dalam neraka Jahannam ada 70,000 tali keng. Tali keng untuk nak ikat di mulut ahli neraka. Ma'akulli zimam 70,000 malak yajurunah. Satu zimam, satu tali keng tadi yang disakut di muka manusia ahli neraka ini, maka 70,000 malaikat menariknya.
Dan kalau satu zimam 70,000, tuan-tuan darab. Kalau yang menariknya satu zimam tadi 70,000 malaika. Kalau ada 70,000 zimam, darab dengan 70,000 malaika. Bermakna dalam neraka itu bukan setakat 19, alaiha 19, bukan jumlah hanya 19, tetapi 19 itu adalah pemimpin, ataupun 19,000 itu adalah pemimpin ketua-ketua bagi mereka yang Allah Ta'ala arahkan supaya mereka ini alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka penjaga neraka ni Allah Ta'ala sengaja buat ghilaz, bengis, shidadun, bersangat dahsyat, pongoh, backing, tak ada. Allah Ta'ala cabut, dia panggil sifat kasih belah ni tak ada dalam hati malaikat penjaga neraka. Tak ada kasih belah, tak ada. Kita ni ada kasih belah dalam diri kita. Setiap kita ni manusia ni di atas muka dunia ni, dia ada kasih belah. Dalam diri apa ni, kita tengok apa ni, Yahudi yang boleh apa ni, Zionis ni, dia boleh tembak laki, perempuan, kecil, besar, tua, muda. Kita kira siapa? Kira tak setuju dengan dia, kira asal ke Islam, dia berdiri, dia tembak, dia bom. Dia tak ada kasih belah. Kalau ada kasih belah, dia tak buat. Tidak semua orang kafir ni dia apa ni, dia tak ada kasih belah. Tidak semua. Kita tengok dari video-video, ada teriak merau, tengok. Ada orang marah kepada Perdana Menteri dia. Marah. Walaupun dia sendiri pun Yahudi. Ada kasih belah, ada lagi sikap kasih belah dia. Tetapi malaikat ni tak ada kasih belah. La ya'sunallah. Mereka ni bila Allah Ta'ala suruh buat, suruh seksa, suruh mengazabkan, jaga ahli-ahli neraka ni, mereka ni akan ikut perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka itulah kedahsyatannya neraka dengan penjaga-penjaga neraka. Maka Allah SWT anjurkan kita supaya kita juga kena ada peranan selain daripada kita ini jaga ahli keluarga kita daripada neraka. Maka ayat yang seterusnya nanti, ayat yang ke-8, Allah Ta'ala ajar kita supaya kita ni taubat pada Allah SWT. Tetapi sebelum kita nak masuk ayat yang ke-8, kita ada ayat yang ke-7 yang Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadhirul yawm innama tujzauna ma kuntum ta'malun. InsyaAllah kita sambung esok ayat yang ke-7 insyaAllah. Jadi setakat itu dulu untuk pagi ini. Mudah-mudahan bila kita mendengar ayat Allah SWT ini, mudah-mudahan takwa kita itu akan meningkat. Takut kita pada Allah Ta'ala, takut kita kepada neraka Allah SWT, itu orang panggil akan meningkat perasaan takwa kita, takut pada Allah, takut kepada azab-azab Allah SWT, dengan cara kita mendekati Allah Ta'ala, mematuhi perintah Allah, menjauhi larangan Allah SWT, insyaAllah. Yang baik daripada Allah Ta'ala, yang lemah daripada kelemahan diri hamba sendiri, wallahu alam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.